Contohnya macam ni. Kejap. Jadi 2 pula. Okay. So yang ni you boleh tukar dia menjadi normal tadi, text. Okay. So dia akan follow lah. Yang ni jangan risau sebab yang ni just because saya saya copy paste daripada PDF. So tu yang dia punya tu lari. Kalau you tulis macam biasalah. Okay. 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 So dia jadi macam ni. Ni kecil, kita boleh modify lah nanti. Okay, so you boleh isi. Satu lagi, bila you dah buat macam ni, okay, katakan kita dah tulis panjang-panjang. Okay, ni dah ada berapa page dah ni. Okay, sekarang ni katakan ini sikit je lah, page 1, 2, 3 je kan. Tapi bila you nak, katakan you tulis page banyak dah 10 page ke 8 page ke macam tu, you nak go up and down. Okay, untuk memudahkan kita go up and down from one topic to another topic, kita boleh klik sahaja pada navigation pane ni ke mana sahaja yang kita nak pergi. Katakan kita nak pergi ke nombor 3. Tekanlah nombor 3. Dia terus bawa kita ke nombor 3. Tak payahlah kita scroll down. Ataupun kalau yang atas, scroll up. Tak payah. Okay. Ada soalan ke? You kena ada satu doktor. Ya. You kena tahu cara menulis lah sebab nanti you kena tulis. Sekarang ni saya demonstrate macam mana cara untuk menggunakan styles. Okay. Sebab you bukan sahaja guna untuk kelas ni. Yang ini skill ni you akan gunakan untuk kelas-kelas yang lain. Assignment, you nak buat assignment nanti yang lain, you nak tulis laporan at the end of your final year nanti. You nak kena tulis thesis. Okay, siapa yang kena tulis thesis kena buat thesis. So you kena gunakan skill inilah. Kena tahu skill ni. Okay. Okay, so sekarang ni kita ada ni lah, kita ada 3 ni. Okay, contohnya kita dah buat. Now, bila kita tulis laporan, okay, macam juga kita tulis buku. Okay. Dia punya keyword dia adalah kita nak memudahkan kerja orang. Sama juga kalau dekat buku, kita nak memudahkan kerja pembaca, dia orang boleh skip. Dia tak semestinya baca daripada chapter 1. Dia boleh baca start daripada chapter 3 contohnya. Tapi macam mana cara kita nak supaya memudahkan mereka boleh langkah terus ke chapter 3? Okay, cara dia adalah kita boleh menggunakan, kejap ya. Sekejap, saya punya ni hang pula. Okey, cara dia adalah kita menggunakan table of contents. Okey, table of contents ni ada dekat mana? Table of contents ni ada dekat references. Okey, so table of contents ni kegunaan dia adalah untuk kita senaraikan topik-topik yang kita dah tulis. Okey, ataupun kalau dalam buku, chapter-chapter yang kita dah tulis lah kan. Kalau dalam thesis tu lah, you punya chapter semua tu yang you dah tulis. So, dekat depan supaya orang boleh tengok, okey, kalau dia nak baca chapter 3 ataupun nak baca topik ni, dia boleh terus pergi ke page mana. Okey, so bila kita dah menggunakan style macam ni, adalah menjadi sangat mudah untuk kita untuk setting table of content. Okey, so first of all, cara nak buat table of content adalah first of all, kita kena letak kita punya, kat mana kita nak letak table of content tu, kita kena letak cursor dekat situ. Yang ini kita panggil cursor Yang klik-klik ni kita panggil dia cursor. Okay, so kita kena highlight dia dekat situ. So, of course kita nak letak dia atas sekali. Okay, of course awak punya first report tu, okay, yang depan sekali adalah you kena letak dia punya dia punya cover page. Okay, remember you must have cover page. So cover page, kemudian baru you letak you punya table of content. Kemudian barulah pergi
content. Okay. So bila kita nak buat table of content, okay, kita first of all kita kena make sure kita dah setting kita punya apa yang kita tulis tu menggunakan ini. Okay, menggunakan styles ni. Okay, so let's say we want to put here. Ni adalah atas sekali lah cerita dia kan. Okay. So what we do is kita just klik table of content ni. Okay. Kemudian dia ada dia punya template dia. So katakan you nak gunakan automatic table 2. Okay. So you klik kat situ. Nampak tak? Secara automatik dia akan terus generate table of content yang sama dengan heading yang you dah setting tadi. So you ada introduction 1, ada definition and purpose, semua dia follow. 2.1, 2.2, 2.2.2, 2.2.1, kemudian number 3, semua dah ada dekat sini. Okay, dan dia dah ada juga dia punya page. Okay, so apa yang berada dekat page 1, apa yang berada dekat page 2, okay, semua you boleh pergi. Okay, so sekarang ni biasanya table of content kita cuma letak dia dalam satu page yang satu page yang khusus lah kan. Dia tak bercampur dengan tulisan kita. So what we can do adalah yang ini kita nak tendang dia ke page 2. Ni, apa yang kita tulis kat bawah ni kita nak tendang dia ke page 2. Now, ada cara bagaimana kita nak tendang sesuatu tulisan tu ke page yang seterusnya. Tapi bila kita tulis, dia tak akan lari. Dia tak akan, contohnya macam ni katakan table of contents ni dah panjang sangat. Okay, nanti bila dia dah panjang sangat, dia bercampur pula dengan ini pada page yang seterusnya. Tak, kita nak create satu borderline dekat atas ni. Atas title ni supaya kalau yang ini terlebih pun dia tak akan kacau page yang ni. Otherwise nanti kita akan sentiasalah kena adjust. Okay. So cara dia adalah, cara kita nak create border dekat atas ni adalah you letak cursor dekat sebelum dia tu lah kan. Okay. Kemudian you tekan Control Enter. Okay. Tekan Control Enter. Okay, nampak tak? So dia akan terus tendang ke page nombor 2. Okay. So katakan dekat bawah ni kalau you tulis pun, you tulis banyak-banyak pun. Okay, contoh saya ambil benda yang panjang-panjang lah. Katakan ni, ni tak cukup panjang. Saya letak lagi. Nampak tak? Ni, dia tak akan kacau page ini. Dia tak akan kacau page yang what makes studies overseas unforgettable ni. Dia akan pergi dekat page dia sendiri. Yang ni tak habis lagi tau. Yang ni bawah ni ada banyak lagi sebenarnya. Kalau kita buka, kan? Yang ini kita tulis, dia akan pergi ke page 2 dan dia masih lagi tidak kacau page yang ini. Walaupun ada banyak lebih sini. Okay? Sebab yang ini kita dah create satu borderline dekat atas dia. So apa sahaja penulisan daripada page sebelumnya, dia tak akan kacau page ini. Okay, so that's why kita kena gunakan Control Enter bila kita nak create borderline tu. Okay. Control Enter So saya letak dekat ni supaya you all ingat. Control Enter. Okay. Okay. So ni saya padam balik lah. Okay. Alright. So sekarang ni, okay, kita tengok dekat dekat introduction, page 1, okay, introduction. Page 2 adalah ini, kemudian nombor 3 adalah dekat page 2. So, kita tengok sekarang ini introduction dia dekat page mana? Dia dah jadi page 2 kan?
Yang ni dah jadi page 3 kan. So dia dah berubah sebenarnya. So bila kita dah tulis panjang dan dia telah berubah, okay, dia punya page number dah berubah, what we can do adalah kita boleh update table ni. So you update the table, okay. Do you want to update the page numbers only or you update the entire table? It is better if you update the entire table. So you tekan OK. So you nampak, okay, dia punya muka surat dia akan berubah. So you tak payah tulis, tak payah adjust sendiri muka surat. It is automatically generated. Okay. Kalau tak nanti you nak tekan dot 2. Lepas tu bila dia berubah, dia lari, you nak tulis balik ni kena tukar 3 pula. Yang lain kena tukar 4 pula. Tak payah. Okay, itu tak payah. Kalau you gunakan style ni, you boleh terus generate dia punya table of content dan you juga boleh generate dia punya topik, subtopics dia berserta dengan page number sekali. So ini dah banyak sangat menjimatkan masa bila awak buat assignment. Otherwise nanti you nak adjust nanti sampai kesudah tak habis. Okay. Now, satu lagi yang saya nak cerita dekat sini adalah bila kita menggunakan table of content ni, satu kelebihan dia adalah, okay, bila saya buat macam ni kan, you nampak current document, tekan control plus click to follow link. So kalau you buat ni sebagai you punya ebook, for example, you hantar online. Okay, hantar kepada lecturer. So lecturer kata, okay, saya nak tengok Global 300 program dulu. So dia boleh terus pergi dekat table of content ni 2.2. Dia tekan control. Okay, nampak gambar tangan kan? Tekan control, kemudian klik. Okay, so terus akan jump ke Global 300 program. So ini sangat memudahkan kerja orang yang membaca you punya laporan ataupun you punya thesis. Okay, sangat memudahkan. Okay, so dengan hanya apply style sahaja, you telah banyak menjimatkan masa you sebagai orang yang menulis dan juga menjimatkan dan memudahkan, menjimatkan masa dan memudahkan orang yang membaca. Okay, setakat ni ada soalan? Ya. Ya, okay, ada lagi satu perkara yang saya belum ajar, which is menggunakan memasukkan citation. Okay, to insert citation. If you still remember, saya kata kalau kita ambil maklumat daripada tempat lain, okay, ataupun kajian orang lain. Okay, kita merujuk kepada kajian orang lain, kita mesti cite ataupun kita mesti merujuklah. Maksudnya kita mesti bagi kredit dekat orang tu. Contohnya macam ni. Okay, contohnya bila ada kurungan kat hujung ni, contohnya dia punya fakta dia adalah it is expected that the country will increase foreign student enrollment at tertiary level to 200,000 by 2020 with a differentiation of fees for locals and internationals by up to 50%. So kat mana saya dapat data ni? Saya dapat data ni daripada Prime Minister's Department of Japan. Sebab ni saya tulis tentang Japan 2010. Okay, so saya dapat fakta daripada situ, so saya cite dekat situlah. Okay, so bila kita ada macam ni kan, kita perlu cite ni, macam mana kita nak buat? Okay, salah satu software yang kita boleh gunakan dan memang saya sangat-sangat galakkan, kalau boleh saya nak mestikan semua student saya ada software ini, Mendeley. Okay, Mendeley ni apa? Mendeley ni dia macam online library. You punya online library. Maksudnya, apa sahaja yang you dah baca, you boleh simpan dekat situ sebagai you punya rujukan. Maksudnya you dah baca artikel ni, you simpan dekat situ. You dah baca buku ni, you simpan dekat situ. So anytime bila you nak ingatkan balik ataupun you nak cite kerja orang yang penulis yang you dah baca tadi tu ataupun kaji yang dah publish artikel dia tu, you boleh terus tarik sahaja daripada library which is Mendeley. Okay, so macam mana nak dapatkan Mendeley? Okay, kita pergi
pergi Mendeley, Google saja Mendeley, senang. Okay, Mendeley. Okay, so daripada sini you boleh download Mendeley desktop. Okay, if you are using desktop lah. Okay, Mendeley ni free. Okay, so Mendeley ni free. So siapa-siapa saja boleh buat. So you just download here. Okay, you boleh download. Saya ada satu. Okay, let me. This is my Mendeley. Boleh nampak ke Mendeley desktop saya? Belum. Belum lagi. Belum. Okay. Tadi yang saya tunjuk Mendeley, saya google mendeley.com tadi tu jumpa? Nampak? Tak nampak. Tak nampak. Subscribe. Okey, kejap Ni yang tak best guna MS Teams ni. Saya biasanya menggunakan Webex. Tapi okey. Okey, ini adalah Mendeley, nampak kan? Okay, so you just Google sahaja. Okay, you Google sahaja Mendeley. Okay, Mendeley. Kemudian you download. Okay, you download. Download dekat you punya desktop lah. Okay, so nanti you akan nampak macam ni. Ni saya nak tunjukkan saya punya Mendeley. Sekejap ya. Tak nampak lagi kan saya punya library kan. Sekejap. Okey, nampak tak? Tak. Gelap. Tak. Gelap. Okey. No. Bukan. Sekejap ya. You will still see my Google. Sekejap. Sekarang saya tahulah trik dia, saya kena open semua file yang saya nak pakai masa bila saya nak gunakan. Ya. Duduk lah ni. Why can I open the
Okay, so I'll try this way. Oh, sekejap. Sekejap saya ada app dia. Dah lupa pula password. Okay, I think I know what to do. I think saya akan apa tu? Ni boleh nampak tak? Boleh. Okay, boleh nampak. Okay. Hah. Clear. Okay, Mendeley desktop Alright, so ini adalah semua artikel yang saya pernah baca. Okay, so bila you nak pakai, you dah baca, okay, you boleh masukkan artikel dekat dalam ni. Okay, so contohnya apa ni, bila you dah baca, you boleh download ataupun you boleh terus search sahaja sebenarnya daripada internet dan you boleh terus masukkan dekat sini. Okay, contohnya katakan cerita dia panjang sikit lah. Okay, tapi basically you boleh kalau you save, contohnya you save je artikel tu dekat you punya desktop, you boleh add dekat sini. Itu salah satu cara. Okay, so you boleh import, okay, you boleh add daripada mana-mana artikel yang ni lah. Contohnya macam ni tadi, saya dah ada download. So saya boleh open dekat sini. Okay, saya save. Secara automatik dia akan keluar dekat sini. Sebelah kanan ni, nampak tak? So kalau katakan benda tu dia tak detect dia tu journal article ke apa ke, you boleh adjust dekat sini lah. Okay, book ke, book section ke, tapi macam ni dia memang properly a journal article. So you boleh check kalau semuanya okay. Okay, ada year, volume, issue apa semua ni. Okay, so then it's okay. Okay, so this is one of the bacaan yang you dah baca. Okay, so so yang bagusnya tentang tentang Mendeley ni adalah bila you baca, you boleh tulis notes dekat sini. Okay, contohnya katakan you buka ni kan, you baca. Okay, so you baca. So definition and purpose. So contohnya katakan yang ni. Okay, ni you boleh you boleh highlight. Okay, boleh highlight dia, you boleh jadikan dia note. Okay, pun boleh juga. Okay, you boleh copy dia dekat sini lah. Sorry, ni tadi lain. Okay, so you boleh copy dia sebagai note dekat sini, boleh tulis note dekat sini. Okay, katakan yang dekat sini important to remember. Contoh. Okay, so you boleh cari apa yang you baca tu dan you boleh buat note dekat situ. And then you nak cari pun senang. Okay, you boleh pergi balik dekat you punya library you kan, kat library ni kat sini semua. Okay, so you can start now already. Sebab you never know apa yang you baca hari ni, mungkin tiba-tiba nanti dekat dalam you punya assignment ada keluar, perlukan rujukan itu. So benda tu dah ada dekat sini lah, dah ada dalam you punya library ni, what we call as Mendeley. Dia actually dekat dekat library pun ada buat kursus macam mana nak nak menggunakan Mendeley. Tapi basically this is the one of the ni lah cara dia untuk kita savekan. Okay, once you dah ada artikel tu, you save and then you boleh add dekat sini. Ataupun ada lagi satu cara melalui internet lah. Yang ni tadi sekejap, saya yang ini nanti saya akan, I think maybe saya buat another session lah, sebab banyak cerita dia kan kita nak ni. But anyhow, apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah bila kita cite, okay, bila kita cite sesuatu kerja, okay, contohnya dekat sini dah tulis bla 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 bla. Contohnya 95% of total undergraduate students come from China and the rest are from Indonesia and Middle East countries. So mana saya dapat angka 95% ni? Contohnya saya dapat daripada satu bacaan.
Okay, so macam mana kita nak insert, kita nak cite bacaan tu, kita letak kita punya cursor dekat situ, dekat hujung sekali. Okay, kemudian kita gunakan insert citation. Yang ini nanti bila you dah ada, you nampak ke Word? Tak nampak kan? Sekarang you nampak Mendeley desktop kan? Okay, so what you can do adalah bila you dah ada Mendeley desktop, you boleh linkkan dia dengan you punya Word. Okay, so ada tools dekat sini. Okay, you tekan tools ni, you tekan install. Sebab saya punya sekarang saya dah ada lah. Saya dah install saya punya MS Word plugin dekat saya punya Word. So kat sini you tekan install MS Word plugin. Dan you boleh juga install web importer. Maksudnya bila you cari je dekat website, dekat Google, you tak payah nak save. You boleh terus bawa dia masuk dia ke dalam you punya Mendeley. So kalau MS Word plugin pun you boleh buat macam tu, dekat web importer pun you boleh buat macam tu. So saya akan, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so saya akan, saya cari aja macam ni, saya cari dekat situ, dia boleh terus import masuk dekat dalam saya punya Mendeley. Dia terus import ke situ. Okay, but anyhow kita nak sebanyak mungkin kita kumpulkan bacaan kita dalam Mendeley supaya ia akan memudahkan kerja kita nak buat citing nanti. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak cite. Okay, so sekarang kita berada dekat Word. Okay, so katakan tadi saya dah baca, okay, 95% of total undergraduate international students are from China and the rest are from Indonesia and Middle East countries. Okay, contohnya saya nak cite lah. Ni saya dapat daripada somewhere yang saya dah baca. So saya letak kita punya cursor dekat situ, kemudian kita tekan insert citation. Okay, yang ini dekat tab references ya. Okay, insert citation. So dekat sini ada, sebelum saya tekan insert citation ni, saya nak cerita tentang style. Okay, so okay, kat sini tak keluar tak apa, saya tekan insert citation dulu. Okay, bila saya tekan insert citation, dia akan keluarkan ini. Okay, search by author, title or whatever lah. So apa-apa je lah yang you ingat. Okay, kalau tak ingat, you boleh pergi dekat Mendeley dan select. So katakan you ingat, katakan tulisan tu adalah by Shazlinda contohnya kan. Okay, contohlah, ni saya ambil mana-mana je lah ya. Okay, so okay, Shazlinda. Okay, katakan ada lagi. Tapi you tak ingat tajuk dia apa tapi ada tentang China contohnya. China. Sebabnya dia cerita pasal China kan. So contohnya macam ni. So dia akan keluarlah apa yang ada China. Okay, contoh you klik macam tu. Okay, so yang ini katakan ada dua. You dapat data ni daripada dua artikel. Okay, so bila dah sudah, you tekan OK. Okay, so dia akan terus keluarkan ini. You tak payah type pun. Okay, so now bila you tengok ni, okay, you dah type dekat sini. Tengok dekat style dia atas. Style dia adalah APA, American Psychological Association 6th edition. Ini adalah style yang standard untuk social science. Kita gunakan APA 6th edition, the latest edition lah. Okay, dan cumanya dekat UKM pun ada gaya UKM. Cuma sayangnya gaya UKM tak ada dekat dalam Word. I'm not sure, maybe you can ask around yang you punya senior ke kalau diorang ada yang ada dah embed UKM, gaya UKM dekat dalam ni. Tapi untuk thesis memang kena tulis gaya UKM. Untuk you punya assignment, you boleh gunakan standard APA lah. Okay, unless kalau you punya lecturer mention kata mesti guna gaya UKM. Okay, now so you dah masukkan satu. So basically bila dia dah hitam tu maksudnya dia ada program lah dekat situ. Okay, katakan you nak tambah lagi satu. Okay, nak tambah lagi satu citation. Contohnya katakan dekat sini, sinilah. Okay, katakan dekat sini pun nak ada satu lagi citation you nak letak. Contohnya
Okay. Kan yang ni you ingat Japan. Okay. So Japan. Contohlah. Okay. Katakan jom. Tekan okay. Okay. So kalau you klik dekat sini dia akan hitam. Okay. So katakan dekat sini ada lagi you nak tambah citation. Okay. Yang ini katakan Japan lagi. Contohnya ni. Okay, you tekan OK. Okay, masuk lagi dekat sini. Okay, so sekarang you dah ada tiga tempat lah yang you dah cite. Okay, 1, 2, 3. Okay, so biasanya bila dekat hujung penulisan, okay, what you need to do is you kena letakkan references. Okay, references pada awak punya apa yang you dah cite lah dekat atas kan, apa kumpulan references yang you dah buat dekat atas tu. Okay, benda apa-apa yang you dah cite you kena kumpulkan letak dekat satu tempat under nama references. Okay, so kita nak tambah dekat sini references. Okay, so macam mana kita nak masukkan references dekat dalam ni? References ni tak ada number, tapi it's okay, tapi kita nak letakkan dekat dalam ni juga. So kita pergi dekat home balik, pergi dekat style. So you nak dia berada sama level dengan introduction, definition of purpose, what can we learn. You nak dia sama. So kita gunakan dia, letak cursor dekat mana-manalah dalam dia, kita klik heading 1. So dia akan keluar dekat sini, references. Okay, references dia tak ada number dekat belakang dia. Okay. Okay. So lepas tu kita nak add lah kita punya references. So kita letaklah cursor kita dekat mana kita nak letak references tu. Okay, kumpulan citation kita tu. And then kita tekan insert bibliography. Nampak? Secara automatik dia keluar dekat sini. Your references yang tadilah. Okay, yang you dah tarik daripada Mendeley tadi tu. So dia ada 1, 2, 3, 4 lah. Tadi ada satu tempat yang ada 2 kan. Kita ni daripada orang. So it is very easy. Okay, tekan letak kita punya cursor dekat mana yang kita nak letak kumpulan references kita itu, tekan bibliography. Okay, so katakan dah lepas tulis ni, oh ada lagi satu tertinggal yang kita tak letak lagi. So kita tambahlah, tambah. Okay, insert citation. Katakan students. Contohlah. Okay, kita nak add. Okay, dah ada kat sini. Okay. So sekarang dekat bawah ada tak? Dia automatically kalau Microsoft 365 dia ada ni. Dia automatic akan update. Tapi kalau you tengok dia tak automatically update, you boleh tekan refresh. Okay. So senanglah. Kita tak payah nak type satu-satu kita punya references. Dan kita tak payah nak susun ikut susunan abjad. Dia dah susun dah. J, K, L, M, N sampai Y, sampai Z. Okay, dia dah susunkan sendiri. So kerja kita menjadi sangat-sangat mudah dan sangat-sangat cepat bila kita nak tulis assignment ataupun kita nak tulis nak tulis thesis, nak tulis artikel. It would be very very easy for us. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Semua okey? Semua okey ke? Semua KO? Okey. 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 Ya, dah ramai dah mamai tu. Dah tahu? Boleh bah. Boleh bah? Okay, so I know it would be sebab ni agak cepat kan? You mungkin tak boleh nak menyerap apa yang saya demonstrate dekat sini, but you can always refer back to this video dan saya akan bagi lagi satu maybe 2 link. Okay, yang lebih inilah yang lebih teratur tentang macam mana kita nak buat ni dan macam mana cara baik untuk awak menulis, tips-tips untuk menulis laporan ataupun buat assignment. Okay, saya akan untuk Word akan ada saya akan bagi assignment. Okay, so nanti tunggu je lah assignment daripada saya ya. Next week kita akan sambung lagi Word tentang
CV dan juga mail merge. Okay, let me check kalau ada apa-apa soalan. Saya akan upload dekat YouTube. Saya baru nak start upload dekat YouTube. Yang untuk last week saya tak upload lagi lah. I think last week saya baru upload satu kelas saja. Tapi semua recording dekat dalam ni saya akan upload dekat YouTube juga. Dan jangan lupa siapa yang tadi telah bertanya soalan dan sebagainya, you can write your name so that I can collect your name. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lain. Okay, so thank you very much for joining the class. Oh, macam mana nak buat number page? Okay. Good question. Alright, kalau nak buat number page. Okay, contohnya you can go anywhere, mana-mana page sahaja boleh. Okay. Now, you pergi dekat insert, okay, tab insert sini. Okay. Kemudian pergi dekat header and footer. Dekat header and footer ni ada page number. Okay. So you boleh add page number lah. You nak letak dekat top of the page ke ataupun you nak letak bottom of the page, up to you. Okay, dia ada kiri, tengah, kanan, mana yang you suka. Okay, katakan you nak letak kanan. So you tekan sahaja di situ. So secara automatik dia akan generate page number. Okay. Now, whenever you are dekat header ataupun footer, okay, bila kita klik 2 kali, macam ni dah ada header and footer, you klik 2 kali, you akan masuk bahagian header and footer. Okay, you akan berada dekat header and footer. Tapi dekat tengah-tengah ni you tak boleh edit lah masa ni. You boleh edit dekat dalam header dengan footer sahaja. Okay. Lepas tu, bila you nak keluar daripada mode header and footer ni, you klik balik dekat yang bahagian tengah-tengah ni, you klik 2 kali. Okay, klik 2 kali. Then dia akan off mode header and footer tu, dia akan on mode yang content ni lah, main content ni. Tak pandai nak hilangkan garisan merah bawah tulisan. Maksudnya bila salah ejaan macam tu. Garisan merah tu, what do you mean? Macam ni ni. Is it? Macam ni. Betul tak? Okay, so kalau garisan merah ni, okay, apakah maksud garisan merah ni? Maksudnya ada salah ejaan. Okay, cara mudah untuk menghilangkan garisan merah ni adalah you right click. Klik kanan. Okay, klik kanan dia akan bagi cadangan. Okay, apa tu ejaan yang betul. So you klik je kat situ, hilang. Sama juga macam ni. Ni ada something wrong. Apa masalah ni? Practicing this program. Oh, so maksudnya saya tersalah, bukan salah eja, salah type. So maksudnya sebenarnya dekat sini saya nak tulis all program, all students. Oh, terlebih pula. Okay, sama juga yang ni merah ni, you right click, tekan, hilanglah merahnya. Okay, kalau yang biru ni macam mana pula? Right click juga, tengok apa dia kata. Dia kata you punya grammar ada something wrong. So, kata UKM has started offering international students program. So, adakah you nak guna students ni maksudnya students apostrophe S? Tapi taklah kan. Saya nak memang international students program. So, ignore. Ignore je lah. So, hilang. Okay. Okay, adakah saya telah menjawab soalan anda? Ada lagi soalan? Doktor, saya nak tanya. Okey, mengenai page number ni, macam mana nak gabungkan number Roman dengan number yang biasa 1, 2, 3 dalam satu dokumen? Roman tu maksudnya masa awal-awal you guna 1, 2, 3, lepas tu masa nak buat abstract, perhargaan semua tu. Oh, okey, yang itu.
Yang itu sekejap ya. Okay, sekejap, let me check. Okay, let's say head page number. Let's say kita format page number dekat sini. Okay, so you boleh gunakan format page number format ni. Okay, so you boleh start daripada macam ni katakan okay, 1, 2, 3 katakan ni. Okay, start at page sekejap. Sekejap. Kita ada 1, 2, 3. Okay. So, kita pakai page number. Let's see. Format page number. Saya tak pasti sebab saya tak pernah buat ni. Okay, let's try an error. Oh, dia akan ubah juga. So kita boleh guna sebenarnya kita boleh separate sebenarnya. Okay, tak apa. Untuk soalan tu, let me check first. Okay. Nanti saya bawa ke next session. Okay, macam mana nak buat. Sebab untuk macam word ni, kita boleh, contoh kita nak buat sampai, ni kan dia vertical kan. Vertical. Lepas tu katakan dekat page ni kita ada satu jadual. So jadual tu dia kena horizontal. Page dia kena horizontal. So kita boleh buat setting. Sampai sini dia horizontal, sampai sini dia vertical. Okay, yang page ni sahaja horizontal. Kita boleh buat tu. So I suppose dia punya page number pun kita boleh buat. Contohnya sampai sini 3 Roman. Lepas tu kat sini dia start nombor 1. Cuma I need some time to check how to do it. Boleh? Boleh, terima kasih doktor. Okay. Kalau tulis dalam bahasa Melayu memang ada red line. Oh, okay. Baik. Kalau kita tulis dalam bahasa Melayu, contohnya saya ada kuih. Okay, dia akan keluar macam ni. Kenapa dia jadi merah? Sebab reason dia adalah okay. Reason dia adalah you punya ni spelling and grammar ni, okay, you menggunakan sebenarnya dictionary you adalah in English. Okay, so cuba tukar Malay. That is Malay. Malaysia. Okay. Okay. Nah, ini tadi dekat sini je lah kan. So maksudnya untuk semua sekejap. Sebab default dia sekejap kita set as default. Mana tadi Malay? Ni. Set as default. Yes. Okay. Okay. So hilanglah. So dia menjadi merah tu disebabkan oleh setting dictionary kita adalah setting English. So kalau katakan you nak tulis dalam BM kan, you punya tu semua dalam BM, then you set you punya you punya dictionary dia tu in BM lah. Macam mana nak baiki file yang corrupted? Oh, ini dah cerita lain. Ada cara dia. Nanti saya forwardkan. Lagi soalan?
Kalau introduction start dengan page number 2. Tak, boleh. Kita boleh setting. Kita boleh setting yang first page tu dia jadi kosong. Boleh. Kosong yang tak nampak. Start. Untuk hari ni saya nak cerita dulu macam mana kita gunakan style. Okey, kepentingan menggunakan style. Kemudian sebab dalam style tu kita boleh generate banyak benda. Okay, so daripada style tu kita boleh generate, kita boleh standardkan format. Okay, format dalam penulisan kita. Kemudian kita boleh generate table of content. Okay, dan kemudian kita boleh juga kita boleh juga buat search dengan mudah dekat dalam tu. Okay, kita boleh skip terus ke chapter yang kita nak. Okay, mainly that is the idea first. Okay, so tentang yang itu nanti saya akan tunjukkan in our next class lah. Okay, so introduction ni macam mana kita nak buat supaya yang table of content tu 0. Okay, kita punya penulisan artikel tu ada bermula dengan 1. Okay. Lagi ada soalan? I will take note of soalan yang saya tak jawab hari ni. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, thank you very much for joining. I will try to answer your question either sebelum kelas ataupun okay, di manakah soalan anda? Atira. Doktor. Mak dia kan doktor suruh tulis nama, jadi dia tulislah nama dia tadi. Oh. Alright. Okay, so jangan lupa saya akan bagi link nanti video tentang tips untuk menulis assignment. Okay, tips menulis assignment, tips untuk mendapat untuk memenangi hati pensyarah anda melalui assignment anda, ya. Okay, so thank you very much. We see you again next week. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Arigatou sensei. Thank you, Doktor. Okay, Doktor. Sama. Welcome.